Saya nak sebut di sini bahawa LPN mulanya, kemudian Bernas itu ditubuh untuk mempertahan kepentingan pesawah padi, bukan kepentingan pengilang atau syarikat. Itu satu. Pada tahun 1995, Saudara Lim Guan Eng bangkitkan isu ini, soalan kepada Menteri Keuangan pada waktu saya mengenai cadangan penswastaan Bernas. Ya. Ini saya ingat harus dijelaskan, ya. Bernas diberi kepada Budaya Generasi Sdn Bhd Konsortium. Ya. Keputusan penswastaan, keputusan unit perancang ekonomi dan Jabatan Perdana Menteri. Kena faham, ya. Kemudian dirojok kepada Kementerian Keuangan dari segi penilaian keuangan. Itu prosedur. Baik. Maka bila sampai kepada saya buat kenyataan terbuka, menjawab soalan Guan Eng dan juga kenyataan pada umum. Saya kata keputusan kerajaan swasta kepada Budaya Generasi. Syarat saya selaku Menteri Keuangan, kepentingan petani dan pesawah dipertahankan. Maka saya kata kita akan berikan bukan syarat unit perancang ekonomi atau Perdana Menteri, syarat Menteri Keuangan 10% kepada Nafas. Nafas ini syarikat peladang kebangsaan. 10% kepada Nikmat, syarikat ikan nelayan kebangsaan. 5% Kadar, 5% Mada, 5% pekerja atau staf Bernas. Ya. Jadi kita dengan 45% itu kita anggap dipertahankan kepentingan penanam padi dan kepentingan staf. Baik. Tetapi sejak itu peralihan syarikat itu diambil alih kemudian oleh Syed Mokhtar. Bila Tan Sri Syed Mokhtar ambil alih melalui syarikat dia, Gandingan Bersepadu dan Tradewin, pada mulanya dia perolehi 53.7% Bernas yang diperoleh melalui Maybank Investment Bank Berhad. Nah, kemudian mandat Petronas diteruskan oleh kerajaan dengan monopoli import beras dari Januari 2011 hingga 2021 kepada Tan Sri Syed Mokhtar. Ini bilion ringgit punya keuntungan, ya. Dan oleh demikian nafsu untuk memperoleh keuntungan itu dan tamak itu bertambah. Pada bulan Februari 2013, akhir Februari, jurus sebelum pilihan raya, melalui syarikat-syarikat lain, Perspektif Lane, Kelana Ventures dan Berhad, Seaport Terminal, Acara Kreatif, ini semua syarikat Tan Sri Syed Mokhtar, ya. Dengan harga RM3.70 telah perolehi saham-saham tambahan, sekali lagi dengan Maybank Investment Bank Berhad dengan harga hampir setengah bilion ringgit. Saya akan edarkan, cuma nak jelaskan sebab saya nak supaya kelompok-kelompok Melayu ni nak pertahan kepentingan Melayu ni, dia dijawab berdasarkan fakta. Saya nak buktikan orang-orang yang melaungkan kepentingan Melayu, ya, mengkhianati amanah Melayu miskin pesawah padi. Okay. Now, 6 November 2013 delisting dari bursa bila
kepentingan ramai saham kepentingan saham itu jatuh 16.31%, ya, melalui setelah diperolehi oleh atau dibeli oleh Tan Sri Syed Mukhtar, maka di list. Tetapi kita lihat Maybank Research sendiri pada tahun 2013 Februari buat unjuran keuntungan. Pendapatan Bernas akan meningkat 3.9 bilion ringgit 2015 dari 3.6 bilion ringgit 2012. 2012 3.6 bilion ringgit, 2015 39 bilion. Keuntungan akan melonjak lebih tinggi kerana harga beras yang diimport dari Thailand, Vietnam, India dan Pakistan. Dan ini akan menguntungkan syarikat pemegang saham yang baru, iaitu Tan Sri Syed Mukhtar. Nah, soalan-soalannya, bagaimana kerajaan UMNO BN yang membicarakan nak pertahankan kepentingan Melayu menyerahkan keuntungan berbilion ringgit kepada seorang Tan Sri Syed Mukhtar dan korbankan kepentingan ratusan ribu pesawah padi, majoriti besar lebih daripada 90% itu Melayu Bumi Putera. Bagaimana boleh dikhianati janji dan jaminan Menteri Keuangan pada masa itu? Anwar tidak akan tinggalkan kepentingan staf peladang melalui nafas dan nikmat terutamanya. Bagaimana nafas yang memegang amanah kepentingan ratusan ribu pesawah boleh dengan mudah, dengan harga yang tidak sewajarnya, diminta menjual kepentingan itu kepada Tan Sri Syed Mukhtar. Bagaimana kerajaan boleh dengan sewenang-wenangnya mengenepikan matlamat asas Bernas ditubuh untuk menjamin kepentingan penanam padi. Dan ternyata sekarang ini seluruh belanja kerajaan, ya, ratusan juta itu hanya memberi manfaat kepada Tan Sri Syed Mukhtar.